Kristus, kita mulakan kebaktian sebelah petang sesi yang kedua. 奉主耶稣基督圣名，开始我们下午的第二堂聚会。 Baik, kita sama-sama naikkan pujian bilangan 388. 我们一同颂诗388首。 Tempat yang tenteram di dekat Tuhanku, tempat dosa dikalahkan di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku. Peliharalah hidupku di dekat Tuhanku. Pada damai sejahtera di dekat Tuhanku. Ku bertemu Juru Selamat di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku. Peliharalah hidupku di dekat Tuhanku. Dan kekal di dekat Tuhanku, untuk masuk cita di dekat Tuhanku. Oh Yesus penebusku, utusan Bapa-Ku. Peliharalah hidupku, Tuhanku. Oke, haleluya, salam damai sejahtera, salam sahabat, selamat petang. Saya ucapkan kepada rekan sekerja, pendeta, diakon, saudara dan saudari, bahkan juga kawan-kawan Seman yang turut bersama-sama dalam kebaktian talian ini. 哈利路亚！向在主里所亲爱的同工们、传道执事还有弟兄姊妹们，还有线上的亲戚朋友们问候下午安息日平安。 Sangat bersyukur atas segala pimpinan berkat Tuhan kepada kita sekalian. 我们非常的感谢主的看顾带领。 Sehingga kan pada petang hari ini sekali lagi kita sama-sama berkumpul dalam bait suci Tuhan. 好让这下午我们能够再一次的聚集在神的殿里。 Bahkan juga kepada mereka yang ada di rumah bersama-sama dalam talian KKR ini. 甚至在家中的也能够和我们一同线上聚会。 Baik, dalam kesempatan ini kita akan mempelajari sebagian firman Tuhan. 通过这一次的机会，将和大家一同学习主的道理。 Yaitu saya namakan tajuk ini adalah Ingatlah. 这题目叫记住。 Baik, kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 4. 我们来看提摩太前书的第4章。 1 Timotius pasal 4, kita lihat ayat yang 6. 提摩太前书第4章的第6节。 Ayat yang ke-6. 第6节， Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 第6节，你若将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在真道的话语和你向来所服从的善道上得了教育。 Baik, di dalam ayat ini menyatakan kepada kita tentang
kehidupan Timotius itu. 在这圣经告诉我们提摩太的生活。 Di pagi tadi pun kita telah belajar tentang kehidupan Timotius ini. 早上我们也学到了提摩太的生活。 Dalam peringkat awalnya, maka Timotius ini dibina dengan perkara-perkara yang baik. 在早期，提摩太就以良好的事情来建立。 Nah, amat jelas sekali apabila kita melihat dalam ayat yang ke-6 yang telah kita baca ini. 非常清楚的，从第6节这里我们所看到， Di mana dikatakan dia adalah seorang pelayan Kristus yang baik. 说到他便是基督耶稣的好执事， Di mana dia terdidik dalam soal-soal pokok iman. 因为他在真道的话语上有得到了教育， Bahkan juga dalam ajaran-ajaran yang sehat. 有在这上道上也得了教育。 Itulah yang ada dalam kehidupan Timotius itu. 这就是在提摩太生活里有的。 Dalam ayat yang ke-6 di sini. 第6节这里说到， Sekali lagi Paulus mengingatkan hal ini kepada Timotius itu. 保罗再一次的提醒提摩太， Karena Timotius ini adalah seorang pelayan Kristus yang sangat-sangat baik. 因为提摩太是一个好执事， Maka sekali lagi dia telah memperingatkan dia. 所以他再一次的提醒他， Itulah dikatakan di sini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. 说当你若将这些事提醒弟兄们， Kalau kita melihat di sini bahwa ini merupakan salah satu tugas Timotius apabila dia berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat itu. 如果我们看这是提摩太要怎样来去面对这些假先知， Paulus sangat-sangat yakin dalam kehidupan dan juga pelayanan Timotius ini. 保罗对这个提摩太的服事工作非常的有信心， Maka dengan itu dia mengharapkan Timotius ini dapat mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara. 所以他希望提摩太把这些事情提醒弟兄们， Ya, lebih-lebih lagi apabila menghadapi pengajar-pengajar sesat tersebut. 尤其是教导这些不好的教育的。 Jadi dalam kesempatan ini saya mengambil yaitu perkataan ingat ini. 所以这一次的机会，我将记住这一个题目。 Jadi bukan saja kita mengingatkan berhadapan dengan ajaran-ajaran yang tidak baik itu. 我们不只是要提醒自己在面对这些不好的教导， Petang ini kita akan belajar beberapa perkara tentang ingatlah. 这下我们将学习关于记住的几点。 Baik, perkataan ingat ini merupakan suatu perkataan yang akan menyadarkan setiap kita. 记住这一个词会提醒我们每一位， Seorang ibu bapa yang sangat-sangat sayang akan anak-anaknya. 作为很关心孩子们的父母， Maka selalu dia memperingatkan hal ini kepada anak-anaknya. 所以会常常要孩子记住， Karena kasih sayangnya terhadap keluarganya. 因为对家人的爱。 Maka seorang ibu bapa itu seringkali yaitu menyadarkan, memperingatkan perkara-perkara itu tersebut. 所以做父母的就要提醒孩子们这些事情， Tidak kira yaitu dari sudut perbuatan, 不管是在行为上， dari sudut kerjaya, 在他们的事业上， bahkan dari sudut peristiwa yang berlaku, 或者是在所发生的事情， bahkan juga dari sudut perintah yang seharusnya kita laksanakan. 或者是我们应当做好的命令。 Dan berbagai-bagai perkara yang yaitu kita lakukan tentang perkataan ingatlah ini. 还有很多各种各样和记住有关的事情。 Ingatlah maksudnya yaitu menekankan bahwa kita harus sadar 记住表示说我们应该要清醒， apa yang berlaku di dalam suatu kehidupan kita. 在我们的生活上所发生的事情， Baik, apalah perkara yang harus kita ingat? 我们要记住什么呢？ Baik, yang pertama, 第一个， kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. 我们来看传道书的12章。 Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, kita baca ayat 1. 我们看传道书12章的第一节， Pengkhotbah 12 ayat 1. 传道书12章的第一节， Ayat 1. 第一节， Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 第一节，你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的那些年日未曾
邻近之间当纪念造你的主。 Baik, di sini dijelaskan kepada kita, kita perlu mengingatkan Sang Pencipta kita. 这里告诉我们，当纪念造你的主。 Yaitu mengapa seharusnya kita mengingatkan tentang Sang Pencipta kita. 为什么要纪念造我们的主呢？ Nanti kita akan belajar beberapa perkara mengapa seharusnya kita akan mengingatkan Sang Pencipta kita. 过后我们将学习几点，为什么要纪念造我们的主？ Dalam ayat ini berkata bahwa yaitu ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. 在这圣句说，当趁着你年幼的时候， Jadi ini berarti bahwa ketika kita masih muda. 表示说，在我们还年轻的时候， Ketika kita masih muda ini menjelaskan beberapa perkara. 年轻的时候有表示几点， Salah satu daripadanya waktu usia kita menjadi masih muda. 其中一个就是我们的年龄还很年轻， Ini berarti kita masih sehat. 就是我们还健康， Kita masih ada berkesempatan lagi. 我们还是有机会， Kita masih berpeluang lagi. 有机会。 Maka dengan ini kita guna pakaikan masa kemudaan kita. 所以我们要利用我们的这年幼的日子， Karena kita memiliki suatu kesempatan. 因为有的是机会。 Masa muda 年幼的日子， maksudnya ditujukan kepada suatu masa tertentu. 也就是特定的时间。 Andainya masa itu akan berlalu, 假如这时间过去了， kemudahan kita ini akan berlalu. 这年幼也跟着过去。 Esok lusa akan yaitu menemui sesuatu kehidupan yang tidak kekal. 明天、后天将会有一个不永恒的生命。 Jadi selagi kita sehat, 所以在我们还健康， selagi kita masih berpeluang, 在我们有机会， suatu perkara fokusnya di sini adalah kita perlu mengingatkan Sang Pencipta kita. 这里重点要纪念造我们的主。 Siapalah Sang Pencipta kita? 谁是造我们的主呢？ Itulah Allah yang satu-satunya kita sembah, 就是我们所敬拜唯一的神， Yesus Kristus. 主耶稣基督。 Mengapa seharusnya kita mau yaitu mengingatkan Sang Pencipta kita? 为什么要当纪念造我们的主呢？ Saya bagikan kepada dua perkara. 我分为两点。 Yang pertama, 第一点， mengapa harus yaitu mengingatkan Pencipta kita? 为什么要纪念造我们的主？ Kita perlu mengingatkan tentang kasih-Nya kepada kita. 我们要纪念神对我们的慈爱， Bagaimana kasih Tuhan kepada kita? 神对我们的爱是怎样 Kita lihat 的？ dalam kitab Yohanes 3 pasal 3 ayat 16. 那是我们看约翰福音第3章的16节， Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音3章16节， Ayat 16. 16节， Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, 这圣句告诉我们， mencatatkan tentang kasih Tuhan yang begitu besar untuk 说到 kita. 神对我们伟大的爱。 Kadang-kadang manusia apabila sudah terlena dalam suatu kebahagiaan duniawi ini, 当人类沉醉在世界的享乐， maka jauh sekali di sudut hatinya mengenangkan tentang kasih Kristus kepadanya. 在他内心远远都忘了神对他的爱。 Maka dalam hal ini perlu kita mengingat tentang Pencipta kita. 所以在这事情上，我们要纪念造我们的主， Tentang kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. 至于神对我们伟大的爱， Bagaimana kasih Tuhan kepada kita? 神的爱是如何的？ Di sini dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 这里说到，甚至将他的独生子赐给他们， Itulah Yesus Kristus. 也就是主耶稣基督， Di mana Dia telah turun ke dalam dunia ini dan pada waktu yang sama Dia telah disalibkan. 就是他道成肉身来到世界上，又钉在十字架上。 Inilah tentang kasih Kristus kepada kita sekalian. 这就是基督为我们的爱， Yang perlu kita ingat tentang kasih karunia Tuhan ini. 是我们需要纪念神的。 Bukan saja Dia telah mengasihi kita, 他不只是爱了我们， tetapi dalam Alkitab ini Dia telah memilih kita. 在圣经里面也说到他拣选我们。 Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal 1. 如果我们看以弗所书的第1章， Kita lihat dalam kitab Efesus pasal 1, kita baca ayat yang keempat.
以弗所书第1章的第4节， Ayat 4, 第4节， sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 第4节，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。 Kita perhatikan tentang kasih Kristus kepada kita. 我们注意主耶稣为我们的爱， Bukan saja Dia mengorbankan dirinya 他不只是牺牲了自己， untuk kita yang berdosa ini, 为了我们这些罪人， tetapi kita bersyukur dalam satu kehidupan kita hari ini. 可是我们在今生也要感恩， Kita merupakan satu-satunya orang yang telah dipilih oleh Tuhan. 我们这些都是被神所拣选的人。 Boleh dikatakan kita adalah manusia yang sangat-sangat berbahagia. 可以说我们是非常有福气的人 Jutaan manusia yang ada dalam dunia hari ini. 那么多的人， Kita yang berada di tempat ini. 我们在这个地方， Kita pula yang telah dipilih oleh Tuhan Allah sendiri. 而是我们被神拣选了。 Bukankah ini menjadi suatu kebahagiaan di dalam kehidupan kita? 这不是成为我们生活上的福气吗？ Bagi diri sendiri ini merupakan suatu berkat yang begitu besar sekali. 对于我个人来说，这是很大的一个福气。 Saya sangat-sangat bangga karena diri saya sendiri telah dipilih oleh Tuhan Allah. 我非常的自豪，因为我被神拣选了。 Itulah dikatakan di sini sebelum dunia dijadikan. 所以这里说到，这个创立世界以前， Kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. 神就拣选了我们， Bahkan juga kita dikuduskan dan tak bercacat di hadapan Tuhan Allah. 而且也使我们在他面前变得圣洁，无有瑕疵。 Betapa bahagianya hidup kita ini. 我们的生活是多么的有福， Dan seharusnya kita sentiasa merenungkan tentang pemilihan Tuhan ini kepada kita. 我们也应当要思考神的拣选。 Itu saya katakan tadi, jutaan manusia dalam dunia ini. 所以刚才就说到，世界上有那么多艺人， Kita satu-satunya orang yang berbahagia 我们是这些唯一有福气的， karena dipilih oleh Tuhan. 因为被神拣选了。 Baik, bagaimana kasih Tuhan itu lagi? 神的慈爱又是怎样的呢？ Kalau kita lihat dalam kitab 1 Yohanes. 要是我们来看约翰一书， Kita lihat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. 我们来看约翰一书的第3章 Kita baca ayat yang kelima. 第5节， Ayat 5. 第5节。 Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapuskan segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. 第5节，你们知道主曾显现是要除掉人的罪，在他并没有罪。 Bagaimana kasih Tuhan kita? 神对我们的爱是如何 Bukan 的？ saja dia telah mengasihi kita. 他不只是爱我们， Bukan saja dia telah memilih kita. 他不只是拣选了我们， Tapi dalam ayat ini menyatakan kepada kita. 可是在这圣句告诉我们， Dia telah menghapus segala dosa kita. 他也除掉了我们的罪。 Seandainya bukan kasih Tuhan, 假如不是因为神的爱， siapalah kita sebagai manusia yang hidup dalam dosa ini? 我们这活在罪中的人算得了是什么呢？ Tetapi karena kasih Tuhan, 可是因为神的爱， maka dia telah melepaskan kita 所以他让我们解脱了 daripada segala ikatan dosa itu. 从这个罪的捆绑中， Jadi segala dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. 所以我们的罪被神除掉了。 Dikatakan apabila kita sudah dibaptis dalam gereja benar ini, 所以当我们在真教会里受洗， dosa diampuni. 我们的罪得赦免， Kita dibebaskan daripada dosa atau perhambaan dosa itu. 我们已经从罪的捆绑里得救赎。 Jadi betapa bahagianya hidup kita. 所以我们是多么的幸福。 Walaupun dahulu kala kita jauh di hadapan Tuhan, 虽然从前我们远离神， kita terpisah karena dosa yang begitu berat. 我们因为这么重的罪而与神隔绝， Tetapi karena kasih Tuhan, 但是因为神的爱， maka dia tidak memperhitungkan segala dosa kita. 所以他不计较我们的罪， Maka dia menghapus dosa kita. 他除掉了我们的罪。 Dan seterusnya, bagaimana kasih Tuhan itu? 接下来神的爱是如何的呢 Di？mana dia telah menyelamatkan kita. 就是他拯救了我们。 Di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15, 在提摩太前书第1章的15节， menyatakan kepada kita 有告诉我们， bahwa dia telah menyelamatkan kita. 说到他救了我们， Baik itu tentang kasih Tuhan. 这是神的爱。 Baik yang kedua, 第二， mengapa seharusnya kita yaitu mengingat
Sang Pencipta kita. 为什么要纪念造我们的主呢？ Yaitu kita akan mengingat tentang pemeliharaan Tuhan. 因为我们要记得神给予我们的照顾。 Pernahkah kita menghitung tentang bagaimana Tuhan memelihara kita? 我们是否有曾经数算过神照顾我们的恩典呢？ Saya rasa dalam kehidupan kita ini memiliki suatu yaitu sejarah dalam hidup kita sendiri. 我觉得在我们的生活里，我们都有历史。 Bagaimana pemeliharaan Tuhan tentang diri kita? 神怎样的照顾了我们？ Jadi kita haruslah yaitu mengingat tentang Sang Pencipta kita. 所以我们要纪念造我们的主， Karena dia sentiasa memelihara kehidupan kita ini. 因为他一直在照顾着我们的生活。 Contohnya di dalam satu kehidupan ini. 比如说，在这生活里， Baik kita lihat dalam kitab Mazmur bilangan 90. 我们来看诗篇第90篇。 Mazmur 90 kita baca ayat yang ke-10. 诗篇第90篇的第10节， Ayat 10. 第10节， Masa hidup kami 70 tahun dan jikalau kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami meleng lenyap. 第10节，我们一生的年日是70岁，若是强壮可到80岁，但其中所经夸的不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。 Baik di sini dinyatakan tentang yaitu usia manusia ini. 这里有提到人的年日， Yaitu dikatakan masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. 说到人的一生年日70岁，要是强壮可到80岁。 Apabila kita menghitung hari-hari kita. 当我们数算我们的日子， Itu tadi dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. 刚才在传道书12章第1节， Waktu kita masih muda. 在我们年幼的时候， Maka kita perlu merenungkan, mengingatkan tentang kasih Tuhan ini. 我们就应该思考主的爱。 Ya, dikatakan di sini 70 tahun, 80 tahun. 这里有说到70岁、80岁， Dan akhirnya kebanggaan ini adalah kesukaran dan penderitaan. 最后我们所夸的只不过是愁苦、 Jadi, 劳烦， ini bermaksud bahwa masa itu cepat berlalu. 表示说这时间过得很快。 Dalam masa-masa sedemikian rupa, 在这样的时间， apakah kita telah belajar yaitu menghitung hari-hari kita? 我们是否有学习来去算我们的日子呢？ Kalau kita lihat ayat 12, 要是我们看12节， di sini dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 这里有说，求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。 Mengapa kita perlu belajar menghitung hari-hari kita? 为什么我们要数算自己的日子呢？ Ada maksudnya Tuhan di sana. 这里有神的意思， Dia menyuruh bagi kita sebanyak berapakah kasih karunia Tuhan yang telah dilimpahnya kepada kita. 他要我们数算神所赐给我们的恩典到底有多少了呢？ Dalam jangka masa 70 tahun dan 80 tahun ini, 在这70和80岁的年日里， pernahkah kita menghitung kasih karunia kebaikan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? 我们是否有数算过神给予我们的恩典呢？ Dalam masa-masa begitu, apakah kita pernah mengeluarkan perkataan syukur atas segala berkat Tuhan itu? 在这生命的年日里，我们是否有说过赞美神来去感谢神的话语呢？ Manusia seringkali melupakan kebaikan Tuhan. 人常常都遗忘了神的好， Begitu indah pemeliharaan Tuhan kepada kita. 神对我们照顾的那么好， Namun manusia seringkali melupakan kasih Tuhan ini. 可是人却常常遗忘了神的照顾。 Begitu lama yaitu masa yang telah diberikan oleh Tuhan bagi kita. 神给予我们那么长久的时间， Sepatah kata pun kita tidak pandai bersyukur atas kebaikan Tuhan. 我们为神对我们的好都没有说出一句感谢。 Itulah sebabnya ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. 所以这里说，求你指教我们怎样数算自己的日子， Menyadarkan kepada kita. 就是要提醒我们， Itu tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 就是神对于我们的恩典， Di mana Tuhan tidak henti-henti untuk memelihara hidup kita. 也就是神不停的在照顾着我们的生活。 Tuhan tidak pernah tertidur. 神从来没有睡着过， Siang malam dia tetap menjaga kita.
昼夜都一样的照顾我们。 Walaupun manusia melupakan dia, 虽然人类都忘了神， tapi Tuhan tidak pernah melupakan manusia itu. 但是神不曾忘记了人， Dia tetap memelihara kita. 他还是持守照顾我们。 Baik, itulah sebabnya kita perlu mengingatkan Sang Pencipta kita, 所以我们要纪念造我们的主， yaitu di dalam 2 perkara tadi. 就是刚才的2点。 Baik, perkara yang kedua, 第2项， apa yang perlu kita ingat? 我们要记住什么呢？ Nah, kalau kita kembali kepada kehidupan Timotius juga, 如果我们再倒回看提摩太的生活， kalau kita kembali kepada kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, 如果我们再倒回看提摩太后书的第3章， pagi tadi pun kita mempelajari ayat ini. 这早上我们也学了这圣句。 2 Timotius pasal 3 kita baca ayat 15. 提摩太后书3章的15节， Ayat 15. 15节， Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 首节，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。 Saya mengambil perkataan yang pertama dalam ayat ini. 我拿这个圣句的第1段， Tadi sini, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. 他说，并且知道你是从小明白圣经。 Paulus sekali lagi memperingatkan hal ini kepada Timotius. 保罗这一次的提醒提摩太， Katanya, ingatlah bahwa dari kecil lagi engkau sudah mengenal kitab suci. 要记住你是从小明白圣经的。 Hari ini bagi kita, 这个事情对我们 apa 今 kita 天， sudah melupakan isi kandungan firman Tuhan itu? 我们是否遗忘了这神的话语的内容呢？ Setiap pengkhotbah menyadarkan kita tentang firman Tuhan ini. 每一个传道者都让我们再想起神的话。 Seringkali mereka terus yaitu menyadarkan dan menyadarkan kita. 每一次传道都一直在提醒着我们， Maksud menyadarkan adalah memperingatkan kita. 提醒我们要让我们记得， Yaitu tentang firman Tuhan ini. 就关于神的话语。 Bagaimana dengan firman Tuhan ini? 这神的话语怎样的 Kalau 呢？ kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. 那是我们看约翰福音的17章。 Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17. Di sini menjelaskan kepada kita. 我们看约翰福音17章，这里告诉我们， Kita baca ayat 17. 我们看17节， Ayat 17. 17节， Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu adalah kebenaran. 17节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。 Baik, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita. 这圣句有告诉我们， Yaitu kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. 用真理使他们成圣。 Apa maksudnya? Kuduskanlah mereka ini. 什么是使他们成圣呢？ Bagaimana yaitu firman Tuhan ini menguduskan kepada kita? 神的真理如何使到我们成圣呢？ Yaitu melalui pendengaran kita tentang firman Tuhan ini. 就是透过我们来听道理。 Apabila kita mendengarkan firman Tuhan ini, 当我们听道理， melakukan firman Tuhan, 把神的道行出来， maka pada masa yang sama dia tepat menguduskan diri kita, 同时也就能够 baiki diri kita. 成圣，就是让我们来去变得更好。 Jadi melalui firman Tuhan ini, 所以从神的话语， dia dapat mengubah kehidupan kita. 它能够改变我们的生活 Nah,。kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima. 如果我们来看以弗所书的第5章， Efesus pasal yang kelima kita baca ayat yang ke-26. 以弗所书5章的26节， Ayat 26. 26节， Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. 26节要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。 Baik, di sini dikatakan kepada kita 在这里告诉我们， mengudus dan menyucikannya 这里要洗净，成为圣洁， dengan cara bagaimana? 要怎样呢？ Ada 2 perkara. 有2个事情。 Yang pertama, 第一个， memandikan dengan air. 要用水。 Apa maksudnya memandikan dengan air ini? 什么是用水洗净呢？ Ketika kita dibaptis, 当我们受洗， dosa diampuni. 我们的罪得赦， Maka kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. 所以在主里我们成为新人了。 Yang kedua, 第二， yaitu melalui firman Tuhan. 从神的道理， Jadi melalui firman Tuhan ini dapat menguduskan, menyucikan kita. 透过神的道理，把我们成为圣洁。 Apa maksudnya? Karena pendengaran akan firman Tuhan ini,
是什么意思呢？因为听了神的道理， dapat mengudus dan menyucikan kita. 能够使我们得到圣洁。 Ini berarti apabila kita mendengarkan firman Tuhan, 表示说，当我们听了道理过后， kita mengikuti ajaran firman Tuhan itu, 我们跟从神的话， maka dia akan memperbaiki kehidupan kita. 所以它将能够改善我们的生活， Menyadarkan tentang yaitu kesalahan kesilapan kita. 提醒我们生活上的错。 Jadi dua perkara ini akan terjadi dalam kehidupan kita. 所以这两个事情会发生在我们生活里。 Sesudah dibaptis, 在我们受洗过后， dosa diampuni, 我们的罪得赦免， kita berada dalam Tuhan, 我们在主里了， banyak mendengarkan firman Tuhan 我们就很常的听道理 demi penyempurnaan rohani kita. 为了要成全我们的信仰。 Maka dengan itu kita telah menjadi manusia baru dalam Tuhan. 那么我们在主里就当了一个新的人。 Jadi merenungkan firman Tuhan ini 所以思考神的话 merupakan salah satu perkara yang perlu selalu kita lakukan. 是我们需要常常来去做的。 Melalui pendengaran firman Tuhan ini, 透过听道理， kita akan bertumbuh dan membesar. 我们将不断的改善， Bahkan kita dapat mengubah sesuatu kehidupan kita. 我们将能够改变我们的生活。 Nah, kalau kita lihat dalam kitab Yosua pasal 1, 要是我们来看约书亚记第1章， kita lihat dalam kitab Yosua pasal 1, 我们看约书亚记第1章， kita baca ayat 8. 我们看第8节， Ayat 8. 第8节， Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 第8节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Baik, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini, 要是我们看第8节， ini merupakan satu perintah Tuhan kepada Yosua. 这是神命令约书亚的。 Apabila Yosua pergi ke tanah Kanaan, 当约书亚到迦南地区， perkara yang pertama yang harus dilakukannya, 首先他必须做的 di mana telah diperingatkan oleh Tuhan Allah kepadanya. 就是神耶和华要他做的。 Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-8 ini, 要是我们看第8节， katanya janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. 这里说到这律法书不可离开你的口。 Apa maksudnya? Yaitu memperkatakan kitab Taurat. 什么是律法书不可离开你的口呢？ Itu adalah ditujukan kepada firman Tuhan. 也就是神的话。 Tetapi katanya renungkanlah itu siang dan malam. 说到总要昼夜思想， Kita dapat perhatikan di sini, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. 我们这里看到要昼夜思想。 Renung maksudnya kita perlu mengimbas kembali tentang yaitu firman Tuhan ini. 思想就是我们要反复的思考神的话。 Seumpama kita ini sama seperti kerbau ataupun itu sapi. 好，比如我们好像这个牛一样， Apabila binatang ini memakan rumput itu, 当这动物吃草， waktu itu dia makan. 它就一直的吃。 Tetapi pada tengah harinya, 可是到了中午， waktu itu dia rehat. 那时候他休息， Maka waktu itu dia keluarkan makanan itu dan dia pelan-pelan menghancurkan makanan tersebut. 那时候他就把吃了的食物再拿出来，慢慢的让它变得更碎。 Apa maksudnya di sini? 这里什么意思呢？ Ini menunjukkan apabila kita banyak mendengarkan firman Tuhan, 表示说，当我们听了那么多的道理过后， maka perlu kita renungkannya. 我们需要再去做反思。 Kadang-kadang apabila ada orang mendengar, oh perkataan ini sangat-sangat bisa sekali. 有些人说这些话非常的毒， Sehingga kan dia tidak sampai untuk menerima yaitu teguran itu. 甚至他不能够接受这样的指责。 Tetapi ada orang terus dia renung kembali. 可是有些人也来去做反思， Dia imbas kembali tentang firman apa yang telah didengarnya. 他在思考他所听到的道理。 Maka saat itu dia akan sadar tentang kesilapannya. 那时候他就知道他所犯的错。
begitu juga Tuhan Allah kepada Yosua ini. 所以神对约书亚也一样， Makanya renungkanlah itu siang dan malam. 说到你要昼夜思考， Oh, berhati-hatilah sesuai dengan segala yang tertulis di dalam kitab ini. 说到你好使你谨守遵行这书上的所写的一切话。 Apabila Yosua melakukan hal ini, 当约书亚做了这事情， maka dia akan mendapat suatu keberhasilan. 他就有得到益处。 Apa dia punya keberhasilan? 他得到什么呢？ Yaitu perjalanannya dipimpin oleh Tuhan. 就是他的道路有神来带领， Dia akan mendapat suatu keberuntungan. 他就得以亨通。 Ini merupakan suatu berkat Tuhan. 这个是一种福气， Begitu juga pada hari ini. 对我们也一样。 Setelah kita banyak mendengarkan firman Tuhan ini, 当我们听了那么多神的道理， mengingat tentang firman Tuhan ini, 我们要思考神的话， renung firman Tuhan, 反复的思考， menyimpan firman Tuhan, 放在心里， menuruti firman Tuhan, 来去行神的话， maka tentu sekali kita akan diberkati oleh Tuhan. 那么我们也必然得到神的祝福。 Baik, ini perkara yang kedua. 这是第二项， Apa yang harus kita ingat? 我们要记住什么呢？ Yaitu kita haruslah mengingat tentang perkataan ataupun firman Tuhan itu. 我们要记住神的话。 Baik, yang ketiga, 第三， apa yang harus kita ingat lagi? 我们还需要记住什么呢？ Baik, kita kembali kepada kitab Pengkhotbah pasal 11. 我们再看传道书的11章， Kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11, kita baca ayat yang ke-9. 传道书11章的第9节， Ayat 9, 第9节， Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. 第9节，少年人啊，在你幼年时当快乐，在幼年的日子使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你眼所爱看的，却要知道为这一切的事，神必审问你。 Baik, ini merupakan salah satu nasihat bagi para belia kita, 这是其中一个对我们年轻人的忠告 ataupun orang-orang muda kita, 或者是这些少年人， ataupun kita pada hari ini juga. 又或者是对于今天的我们， Apa yang dikatakan di sini? 这里说了什么呢？ Katanya bersukarialah hai pemuda dalam masa kemudaanmu. 说到少年人啊，你在幼年时当快乐。 Baik, di sini disuruh pula kepada para pemuda-pemuda kita. 这里就给予年轻人的忠告， Bersukarialah. 要快乐。 Nah, bagaimana hatimu atau biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. 在幼年的日子，使你的心欢畅， Turutilah keinginan hatimu, 行你心所愿行的， pandangan matamu. 看你眼所爱看的。 Kita membaca ayat ini seolah-olah dia menyuruh kepada kita melakukan sesuatu yang tidak baik. 在这里好像叫我们做不好的事情， Tapi kita harus ingat tentang perkataan ini. 却要记得这件事。 Ada perkataan tetapi. 这里有却要这件事， Ini menunjukkan ada suatu benda yang perlu kita ingat. 表示说我们需要记住某些事情。 Itulah dikatakan di sini, tetapi ketahuilah katanya. 这里说却要知道， Ini berarti bahwa ingatlah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan. 说到为这一切的事，神必审问你。 Tidak salah bagi kita bersukaria. 我们快乐是没有错的， Tidak salah bagi kita untuk menuruti segala keinginan hati kita. 我们做心所愿意做的是没有错的。 Pandangan mata kita. 我们看眼所爱看的， Tapi ada syaratnya. 但是有条件， Ingat ini baik-baik. 要记住这件事。 Apalah syaratnya? 有什么条件？ Kesemuanya itu Tuhan akan membawa kepada pengadilan. 为这一切的事，神必审问你。 Teringat pula kita tentang peristiwa di mana nenek moyang kita apabila berada di Taman Eden itu. 我们就想起我们的祖先亚当和夏娃在伊甸园的时候， Tuhan berkata, 神说 semua pohon dalam tanaman ini boleh kamu makan buahnya. 这园子里的一切果子你都能吃。 Tetapi katanya, 可是他却说， tentang buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. 这分别善恶树上的果子却不能吃。 Bukankah Tuhan sudah berkata,
神不是说了吗？ Ada perkataan tetapi 有但是这个字 menunjukkan ada suatu jurangnya, 表示说有一个分开的事情， pemisah itu. 有东西来分开， Yang boleh dan yang tidak boleh. 有些可以，有些不可 Nah, 以。 di dalam ayat ini pun sama juga. 在这圣句也一样， Tidak salah bagi kita bersukaria. 我们快乐是可以的， Tapi ingat ada satu yaitu jaraknya. 却要知道有一件事， Di mana Tuhan akan membawa kita ke dalam pengadilan suatu masa nanti. 就是神必审问我们， Ingat ini saudara dan saudari sekalian. 所以要记住弟兄姊妹们， Jangan berkata ini petang kita sudah mendengar firman Tuhan ini. 不要说这下我们听了这道理， Oh, pendeta sudah ada kasih tahu, iya, bilang bersukarialah. 传道已经叫我们要来去很快乐的， Langsung kita tidak memikir tentang perkataan tetapi itu. 就没有去想到有却要这个字， Yaitu kesemuanya Tuhan akan membawa dalam pengadilan. 就是这一切的事，神必审问我们， Seolah-olah dilonggarkan firman Tuhan itu. 就好像神的话已经松开了， Tetapi sebenarnya Tuhan telah memperketatkan firman itu. 其实神已经让它加强了。 Nah, kalau kita melihat tentang peristiwa istri Lot itu, 如果我们看罗德的妻子， yaitu di mana mencatatkan kepada kita 这里有记载告诉我们， bagaimana yaitu tentang peristiwa berlakunya istri Lot itu. 就是罗德妻子所发生的事。 Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, 要是我们看创世纪， nah, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 19. 我们来看19章， Kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 19, kita baca ayat 26. 创世纪19章的26节， Ayat 26. 26节， Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. 26节，罗德的妻子在后边回头一看，就变成了一根岩柱。 Baik, di sini menyatakan kepada kita, 在这里告诉我们， kita perlu mengingatkan peristiwa tentang istri Lot ini. 我们需要想起罗德妻子的事件。 Apabila Tuhan memimpin mereka, menyelamatkan mereka. 当神带领他们，要拯救他们， Satu perkataan Tuhan kepada mereka. 神给了他们一句话： Larilah, selamatkanlah nyawamu. 你们要逃命， Janganlah menoleh ke belakang. 不要再往后看了， Jangan berhenti dimanapun juga. 不要再停下来， Larilah ke pergunungan. 要逃到山上去。 Itu firman Tuhan. 这是神的话。 Tetapi istri Lot ini bagaimana? 可是罗德的妻子怎样呢？ Nah, di dalam ayat 26 di sana menjelaskan kepada kita. 在26节告诉我们， Bukannya istri Lot ini tidak mendengar tentang firman Tuhan itu. 罗德妻子不是没有听神的话， Tapi dia bilang, betul kayak ini. 可是她心里疑问说：是真的吗？ Sama juga kita pada hari ini. 今天我们也一样 Nah, ada perkataan tetapi, betul kayak itu ah. 有神的话，可是我们想说是真的吗？ Jadi pada waktu yang sama, 所以同时， apabila istri Lot berjalan mengikuti, 当罗德的妻子跟随他们一同逃， dia coba-coba menoleh ke belakang. 他尝试往后面看一看。 Firman Tuhan, jangan menoleh ke belakang. 神的话是不要往后看， Tetapi istri Lot menoleh ke belakang. 但是罗德的妻子向后看， Apa jadi? 发生什么呢？ Dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dia telah menjadi tiang garam. 这圣经告诉我们，他变成了一根眼柱。 Saudara dan saudari sekalian, 弟兄姊妹们， firman Tuhan tidak boleh kita permainkan. 神的话是我们不能够去玩弄的， Seolah-olah menyuruh bagi kita. Seolah-olah menyuruh bagi kita 就好像告诉我们 melakukan yang tidak baik. 来去做不好的事情。 Sebenarnya Tuhan menyadarkan bagi kita 其实神是要提醒我 agar 们， kita segera kembali ke pangkuan Tuhan itu. 要我们回到主的身边。 Jadi kalau kita melihat dalam petikan kitab ini, 所以，当我们看圣经 yaitu 的 kita 记 perlu 载， mengingat tentang yaitu perkara-perkara tersebut. 我们要记住这些事情。 Kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima. 我们来看以弗所书的第5章， Efesus pasal 5 kita baca ayat yang kelima mulai. 以弗所书第5章 Ayat 5. 第5节。 Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah.
6节，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的，在基督和神的国里都是无份的。有贪心的，就与拜偶像的一样。 Baik, di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita. 这圣句告诉我们， Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus. 保罗告诉在以弗所的教会， Katanya, ingatlah ini baik-baik. 说到要记住， Macam mana lagi kita memperingatkan orang lain? 我们要怎样提醒别人呢？ Alkitab jelas memberitahu kepada kita, ingatlah ini baik-baik. 圣经有说到要记住， Jangan tidak ingat. 不要不记住， Mesti mau ingat. 一定要记住。 Ingat macam mana? 怎样记住呢？ Ingat baik-baiklah, simpan dalam hati. 要确实的知道， Apa yang perlu kita ingat? 要记得什么呢 Di？ sini dikatakan tidak ada orang sundal, 说到没有无论是淫乱的， tidak ada orang cemar, 是污秽的、 tidak ada orang serakah, 贪心的、 penyembah berhala. 拜偶像的， Oh, mereka ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 他们都是在基督和神的国里是无份的。 Ingat hal ini saudara dan saudari sekalian. 所以弟兄姐妹们要记得， Firman Tuhan telah menyatakan kepada kita, 神的话已经告诉我们， perbuatan kita ini pasti akan dihakimi oleh Tuhan suatu masa nanti. 我们的所作所为一定被神来去审判。 Jangan kita pernah berkata, 我们不要说 oh saya ini anak pendeta mah, 我是传道的孩子嘛， saya punya dosa tidak kena kira. 我的罪是不会被算的， Karena saya ini anak pendeta. 因为我是传道的孩 Oh 子。 saya ini anak diakon mah, 哦，我是执事的孩子嘛， tidak apalah saya punya dosa tidak kena ingat. 我的罪不会被记得的。 Dalam Alkitab menjelaskan kepada kita, 在圣经里告诉我们， kita tidak akan terhindar daripada penghakiman Tuhan ini. 我们免不了神的审判。 Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Petrus pasal 4. 要是我们来看彼得前书第4章， 1 Petrus pasal 4 kita baca ayat 17. 彼得前书第4章的17节， Ayat 17. 17节。 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. 17节，因为时候到了，审判要从神的家起手。若是先从我们起手，那不信从神福音的人将有何等的结局呢？ Apabila membaca ayat ini, 当读这个圣句， seolah-olah diri saya sendiri tidak dapat mempersiapkan diri sendiri. 好像我本身不能够预备好自己。 Kenapa saya katakan seolah-olah saya tidak mempersiapkan diri saya, 为什么我这么说呢？ ataupun belum mempersiapkan 或 diri. 者说还没有预备好呢？ Kalau kita lihat di sini, 要是我们注意， yaitu penghakiman Tuhan ini sudah tiba. 说到时候到了， Dia bermula dari mana? 要从哪里开始呢 Di？sini dikatakan penghakiman ini dimulai pada rumah Allah sendiri. 说到审判要从神的家起手， Siapa itu rumah Allah sendiri? 神的家在哪里？ Kitalah rumah Allah. 我们就是神的家， Yang telah yaitu mengenali kebenaran. 是已经知道真理的人。 Pertama-tama dihakimi. Kitalah orang yang dihakimi. 首先被审判的就是我们。 Hari ini apa kita sudah yaitu bersiap sedia untuk yaitu berhadapan dengan penghakiman Tuhan Allah ini? 今天我们是否已经预备好了面对神的审判呢？ Hari ini apakah kita sudah mengoreksi diri kita? 今天我们是否已经自我反省呢？ Seandainya hari ini malam ini Tuhan datang, 假如今晚主耶稣再来， apakah kita sudah memberes diri kita? 我们是否预备好了自己呢？ Apa kita sudah akur tentang berhadapan dengan penghakiman Tuhan ini? 我们是否愿意来去面对，能够坦然面对审判呢？ Kalau tidak, saudara dan saudari sekalian, 假如不然，弟兄姊妹们， berusahalah ke arah itu. 我们要往这方面努力， Kita adalah manusia yang pertama-tama dihakimi oleh Tuhan. 因为我们就是那起先被审判的人。 Rumah Tuhan Allah ini dia hakimi. 审判要从神的家起手。 Kalaulah kita pertama-tama dihakimi, 假如我们就是首先被审 yang 判 sudah 的， mendengar tentang firman Tuhan ini, 那信了神的话、听了神的话的人， bagaimanakah kesudahan mereka yang belum mendengar Injil Tuhan ini? 那不信从神福音的人有何等的结局呢？ Saya katakan tadi, bagi diri saya sendiri, saya belum bersiap sedia untuk dihakimi. 刚才我是为自己说，还没有预备好被审判。
Karena banyak benda-benda yang perlu saya yaitu usahakan, sempurnakan dalam diri saya. 因为还有很多事情是需要来去做好、来去完成的。 Sedangkan kita sudah belajar banyak mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. 虽然我们是学了很多神的道理， Tetapi bagi mereka yang belum mendengar firman Tuhan bagaimana? 但是那些还没有听过神的道理的人怎么样呢？ Jadi hari ini saudara dan saudara sekalian, 所以今天弟兄姐妹们 ingat perkara ini, 要记住这件事， yaitu tentang kehidupan kita. 就是关于我们的生活， Kita perlu mengoreksi diri kita. 我们要反省。 Setiap hari kita perlu yaitu perlu memajukan kerohanian kita 我们每一天都要让我们的灵性有进步， agar hidup kita dapat diperkenankan oleh Tuhan. 好让我们的生活都得到神的悦纳。 Dalam kesempatan ini 3 perkara ini saja yang sempat saya perkatakan tentang perkataan ingatlah. 在这趁这机会有提到关于记住的3点， Segala sesuatu yang kita dengar itu 我们所听的 kita perlulah laksanakan di dalam suatu kehidupan kita. 要在生活里面行出来， Apa yang kita sudah dengar, 我们所听的 lakukanlah itu semua dalam kehidupan kita. 要在生活上行出来。 Suatu masa nanti hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. 有一天我们就会得到神的祝福。 Baik, firman Tuhan yaitu dalam sisi ini sampai sini. Tuhan memberkati kita. 愿神